Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Pada video kali ini kita akan bawakan kepada Anda satu isu yang sedang hangat di perkataan di Sabah, yaitu satu kenyataan berani dan penuh semangat dari bekas adun petagas Datuk James Lee Gunjang yang menyokong penuh perjuangan Sabah for Sabahans yang diketuai oleh Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan. Tetapi ini bukanlah sekadar kenyataan politik yang biasa. Ini adalah suara yang lahir dari luka lama, dari janji yang tidak tertunai, dan dari rasa kecewa yang semakin membara. Jadi duduk elok-elok, pasang telinga dan bukalah minda Anda, sebab kita akan bongkar semuanya dari sejarah kezaliman yang tersirat sehinggalah kepada persoalan kontroversi yang mungkin tidak ramai berani sentuh. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita mulakan ulasan kita pada video kali ini. Pernahkah Anda dengar frasa Sabah for Sabahans? Mustahil tidak pernah dengar, apalagi kalau kamu ini orang Sabah. Mungkin sesetengah pihak menganggap ia cumalah satu slogan politik semata-mata. Tetapi realitinya bagi rakyat Sabah ini adalah laungan dari hati. Datuk James Lee Gunjang baru-baru ini mengeluarkan kenyataan yang menyentuh soal marwah dan hak negeri Sabah yang katanya telah lama dipinggirkan. Beliau menyatakan sokongan padu kepada Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan, tokoh yang selama ini konsisten memperjuangkan kedudukan Sabah dalam Persekutuan Malaysia. Tapi apa sebenarnya yang dibangkitkan oleh mereka? Datuk James menyentuh satu perkara yang sangat penting, yaitu kegagalan Kerajaan Persekutuan menghormati dan melaksanakan Perjanjian Malaysia 1963 atau yang lebih kita kenal sebagai MA 63. Anda semua tahukah yang perjanjian ini adalah asas utama kepada pembentukan Malaysia? Sabah dan Sarawak setuju untuk membentuk Malaysia bersama Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura atas dasar jaminan hak dan juga autonomi. Tapi apa sudah yang berlaku sejak 1963 hinggalah hari ini? Sabah terus berada di dalam keadaan pembangunan yang perlahan, walaupun menjadi antara penyumbang terbesar hasil negara. Hasil minyak, hasil gas, semua ini disedut keluar dari bumi Sabah. Tetapi yang tinggal kepada rakyat hanya 5% royalti minyak. Malah dalam satu kenyataan sebelum ini, Dr. Jeffrey Kitingan pernah menyebut bahwa Sabah menyumbang lebih 100 bilion hasil petroleum sejak bertahun-tahun. Tetapi apa yang kembali kepada negeri tidak sampai 10% pun. Anda rasa adil atau tidak? Lagi mengejutkan, dalam laporan jawatan kuasa khas kabinet yang ditubuhkan pada zaman Pakatan Harapan dahulu, banyak perkara dalam MA 63 disahkan memang belum dilaksanakan sepenuhnya. Tetapi selepas kerajaan bertukar, semuanya tiba-tiba menjadi senyap. Janji demi janji, tinggallah janji. Seolah-olah Sabah ini hanya digunakan untuk mendapatkan undi pada masa pilihan raya, tetapi selepas itu dilupakan begitu sahaja. Datuk James menyebut, cukuplah rakyat Sabah menjadi seperti lilin yang membakar diri untuk menerangi orang lain. Kita sudah terlalu lama berkorban dan sekarang tiba masanya untuk menuntut balik apa yang sepatutnya milik kita semua. Beliau juga menegaskan UMNO dan Kerajaan Persekutuan perlu menghentikan sikap angkuh dan top down terhadap Sabah. Zaman di mana pemimpin di Putrajaya buat keputusan tanpa rundingan dengan pemimpin tempatan sudah berlalu. Rakyat Sabah kini lebih berpendidikan, lebih peka dan lebih berani untuk bersuara. Kita tidak mahu lagi diperintah dari jauh. Kita mahu suara kita didengari, dihormati dan juga dilaksanakan. Tapi bukan itu saja, saudara-saudara semua. Datuk James juga menyentuh soal sistem politik yang menindas. Katanya suara Sabah dalam parlimen seringkali tidak mencukupi untuk memperjuangkan kepentingan negeri sendiri. Bila suara Sabah tidak cukup kuat, apa yang telah berlaku? Dasar-dasar dibuat tanpa mengambil kira realiti di Sabah. Peruntukan untuk pembangunan menjadi kecil. Keperluan asas seperti sekolah daif, hospital uzur, jalan raya rusak, semuanya masih berlaku hinggalah hari ini.
Padahal Sabah adalah negeri kedua terkaya dari segi sumber asli mereka. Jadi, bila ada pemimpin seperti Datuk James dan Dr. Jeffrey Kitingan yang bersuara lantang, ada pula pihak yang cepat-cepat melabel mereka sebagai anti-Malaysia, pemecah belah negara, atau oportunis. Tetapi persoalannya, adakah mempertahankan hak negeri sendiri itu adalah satu jenayah? Adakah menuntut pelaksanaan perjanjian yang sah itu satu bentuk pengkhianatan? Atau sebenarnya mereka inilah suara sebenar yang mewakili rakyat Sabah? Sekarang coba kita tanya diri sendiri. Kenapa suara Sabah for Sabahan semakin lantang sejak kebelakangan ini? Adakah ini hanya retorik politik menjelang pilihan raya negeri akan datang? Atau adakah ini petanda bahwa rakyat Sabah sudah benar-benar muak dengan sistem sedia ada? Anda boleh nampak bahwa sentimen ini semakin kuat dan bukan hanya dari satu parti politik, malah dalam kalangan orang muda Sabah. Semakin ramai yang menyuarakan perkara ini di media sosial. Mereka mahu autonomi, mereka mahu kawalan terhadap sumber, dan mereka mahu pemimpin tempatan yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan sekadar menjadi boneka Putrajaya. Persoalan yang lebih besar kini adalah kemana halak tuju Sabah selepas ini. Jika kerajaan persekutuan terus menutup mata, apakah Sabah akan mula mempertimbangkan jalan yang lebih radikal? Dalam laporan media sebelum ini ada juga suara-suara yang menyebut tentang referendum, sesuatu yang sensitif tetapi semakin kerap dibincangkan secara senyap. Mungkin bukan sekarang, tetapi jika keadaan masih lagi berlarutan, ini memang tidak mustahil. Tambahan pula kita lihat bagaimana Sarawak telah bergerak ke hadapan dalam memperjuangkan hak mereka. Mereka kini mempunyai Petros sebagai syarikat minyak sendiri dan mereka lebih agresif dalam menuntut kembali hak di bawah MA63. Jadi apakah Sabah akan tertinggal ataupun akan mengikut jejak Sarawak? Anda sebagai rakyat Malaysia patut fikirkan semua ini. Apakah 60 tahun selepas pembentukan Malaysia, Sabah masih lagi dianggap sebagai rakan kongsi yang setara? Atau sebenarnya hanya sekadar pelengkap kepada struktur kuasa persekutuan? Adakah kita masih ada semangat Malaysia baru yang dilaung-laungkan dahulu? Atau semuanya sekadar kosmetik untuk mengaburi mata rakyat? Jadi para penonton Currents VMY, sahabat-sahabat semua, sekarang ini kami ingin dengar pula daripada Anda. Adakah Anda bersetuju dengan kenyataan Datuk James Lee Gunjang? Adakah Anda rasa perjuangan Sabah for Sabahan ini wajar ataupun berlebihan? Dan yang paling penting, apakah yang perlu dilakukan oleh kerajaan pusat agar Sabah tidak lagi merasa seperti rakyat kelas kedua di dalam negara sendiri? Komen di bawah, kongsikan pandangan Anda, dan kalau Anda dari Sabah, kami mahu dengar suara Anda. Jangan lupa tekan butang like, kongsikan video ini jika Anda rasa suara Sabah perlu didengari oleh seluruh Malaysia, dan subscribe ke channel ini Currents VMY untuk lebih banyak kandungan berani, jujur, dan terus ke poin utama. Kita tidak akan berhenti bercakap selagi suara rakyat belum lagi didengar sepenuhnya. Currents VMY, disinilah kebenaran dimulakan. Salam sejahtera semua, salam perjuangan, dan sekian sahaja semua. Terima kasih.